Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah. Kitab Wisyahul Afrah muka surat 9 bahagian 14 daripada bawah. Muka surat 9 bahagian 14 daripada atas. Muka surat 9 bahagian ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah 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 Allah. Dalam setengah nuskhahnya tidak ada Allah Allah tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda pada segala perempuan. Itu setengah nuskhah lah. Saya belajar gitulah. Dalam nuskhah kitab yang lainnya ada perkataan tiada Allah Allah tu. Ada perkataan Allah Allah tu. Dalam kitab Wisyah, kemudian saya tengok dalam kitab kitab Kashful Lisan. Dalam kitab Kashful Lisan, dia di dalam tu Kashful Lisan, tapi di tepi tu, di tepi dalam kitab Kashful Lisan, kitab Wisyahul Afrah pun ada perkataan Allah Allah. Ada perkataan Allah Allah. Jadi kalau ada perkataan Allah Allah, dia jadi maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Allah Allah dengan makna ittaqullah ittaqullah, takut olehmu akan Allah, takut oleh kamu akan Allah. Itu gitu. Memang ada nuskhah tu saya sebut tak ada perkataan Allah Allah tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala perempuan. Tapi dalam hak cetakan sekarang ni ada Allah Allah. Dalam kitab Kashful Lisan pun di tepi tu, di tepi tu ada kitab Wisyahul Afrah, yang mana kalau dalam Wisyahul Afrah kitab ni, kalau ada baiki saya akan tengok dalam Kashful Lisan, di tepi tu ada Wisyahul Afrah. Saya belajar Wisyahul Afrah ni, ada saya mengaji pakai kitab ni, ada saya belajar saya mengaji pakai kitab Kashful Lisan. Pada tepi tu banyak tempat yang boleh saya mencatat. Hak Kashful Lisan, kitab Kashful Lisan, kitab Pekofso ni saya mengaji di Pondok Pasir Tumbuh. Kemudian saya belajar pula kitab Wisyahul Afrah di tepi tu. Jadi hak catatan saya Kashful Lisan pen warna lain, catatan saya untuk kitab Wisyahul Afrah dalam Kashful Lisan belah tepi ni
peng warna lain, boleh bezalah. Tapi dalam Wisyahul Afrah di tepi Kashful Lisan ni ada Allah Allah. Jadi Allah Allah ni maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuf. Allah Allah dengan makna ittaqullah. Ittaqullah, takut oleh kamu akan Allah, kata Nabi. Takut oleh kamu akan Allah. Takut akan Allah ni pada perempuan, pada segala perempuan. Ni. Pada segala perempuan. Maka ini kerana bertakliliyah. Maka yakni kerana, kenapa Nabi kata takut oleh kamu akan Allah, takut oleh kamu akan Allah pada hal segala perempuan ni? Maka ini kerana bahawasanya mereka itu segala perempuan. Mereka itu segala perempuan. Beberapa amanah pada kamu. Beberapa amanah pada kamu. Tanggungjawab pada kamu. Hak orang perempuan ni. Amanah tanggungjawab pada kamu. Maka ni sambung hadis. Maka mereka ni lelaki lah pulaknya. Maka mereka yang tidak menyuruh akan isterinya dengan sembahyang, faman lam ya'mur imra'atahu bisalah, itu dalam hadis. Faman lam ya'mur imra'atahu bisalah, maka mereka yang tiada menyuruh akan isterinya dengan sembahyang dan tiada diajarkan sembahyang, walam yu'allimha, dan tidak diajarkan sembahyang, maka senya telah khianah ia mereka akan Allah dan Rasulnya. Khianah akan Allah dan Rasulnya. Khianat akan Allah dan Rasul. Maka mustahaklah, patutlah ia daripada Allah akan seksanya, kerana bahawa tiada mengikut ia akan firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Surah Taha ayat yang ke-132. Dan sabda Nabi SAW, Allah Allah, takut limu akan Allah, takut limu akan Allah pada segala perempuan. Jadi bicara panjang ni, zajri tarikis salah, menakuti orang yang meninggalkan sembahyang, menakuti orang yang meninggalkan sembahyang. Dibicara terdahulunya janjian seksaan kepada mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Bermudah dengan sembahyang ni sama ada tinggal sembahyang tu, itu jelas, ataupun bermudah-mudah dengan sembahyang ni sembahyang ikut senang. Ada masa senang, masa lapang sembahyang. Ada masa susah, masa sibuk tinggal semayang. Ataupun yang bermudah-mudah dengan semayang ni, semayang rajin, belajarnya tidak. Buat mudah orang panggil tu. Sembahyang tapi belajarnya
Tidak. Wak mudah ke wak penting? Wak mudah ke wak penting? Wak mudah lah. Kita buat bandingan contoh perkara dunia lah. Buat satu kerjaan, belajar dok apa dok, penting ke wak mudah? Wak mudah orang panggil. Jangan wak mudah gitu. Benda tu benda penting, benda mustahak, barang mahal. Nak buat kena belajar molek, rugi besar tu. Contoh hal dunia. Benda tu benda besar, benda mahal, benda penting. Buat reka-reka gitu. Belajar dulu molek. Ni. Kalau benda dunia. Maknanya kalau dia penting kerjaan dunia, dia akan belajar sungguh-sungguh. Tu je lah. Macam mana orang penting dengan hasmayang tiang agama. Dia belajar sama-sama hasmayang ni. Tu penting. Semayang rajin, berjemaah waktu, belajarnya tidak. Wak mudah. Wak mudah, wak ringan. Wak mudah, wak ringan. Semayang pandai atau wak mudah, wak ringan. Semayang tiang agama. Ni bulan Rejab ni, bulan Rejab. Nanti akan ceramah Isra' dan Mi'raj. Satu-satunya syariah yang Rasul terima direct daripada Allah adalah sembahyang. Syariah-syariah lain yang disampaikan pada Nabi SAW dan Rasul-Rasul terdahulu melalui Jibril AS. Jibril lah yang menyampaikan wahyu. Tapi semayang Nabi SAW terima direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pentingnya hal semayang. Kaifiyah waktu sembahyang dan kaifiyah semayang barulah diwahyukan melalui Jibril AS. Nabi sampai ke Mekah sebelum subuh, tapi subuhnya belum sembahyang. Semayang hak mula-mulanya adalah semayang Zuhur, Zahara, Zuhur. Semayang yang nyata Zuhur lah. Semayang yang nyata mula-mula. Bukan subuh semayang pertama Zuhur. Nabi semayang apabila diajar oleh Jibril AS. Walahal sembahyang yang Nabi berkenang ni, ini akan diceramah ni dalam ceramah Isra' Mi'raj. Nabi melihat malaikat 7 langit sembahyang. Yang qiyam-qiyamlah selama-lamanya. Yang rokok-rokoklah selama-lamanya. Yang duduklah selama-lamanya. Yang sujudlah selama-lamanya. Cuma angkat kepala sekali selepas Nabi SAW memberi salam. Nabi SAW, malaikat sujud daripada asal jadi tu, angkat kepala, menjawab salam Nabi SAW, dan sujud semula sampai qiyamah. Jadi sujudnya jadi 2 kali. Jadi Nabi tengok semahyang malaikat 7 langit ni, maka berkenanglah di hati Nabi. Kalaulah disyariahkan kepada Nabi dan kepada umat semahyang malaikat 7 langit ni, Nabi berkenang. Yang timur Nabi berkenang tu kenapa? Diwajibkan semayang. Hatu. Timur berkenang dengan semayang malaikat 7 langit. Maka difardukan semayang kepada Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj. Balik sebelum subuh dak semayang. Sebab apa? Sebab Jibril tak mari ajar lagi. Bila Nabi mula semayang, lepas dia ajak oleh Jibril pada waktu zuhur. Kenapa Nabi tak reka semayang? Sebab semayang tu Nabi tengok dah malaikat di langit berdiri, rokok, duduk, sujud. Tiru je lah. Tak boleh tiru semayang ni. Kena ada guru yang ajar. Jadi waktu subuh Jibril tak mari ajar lagi. Waktu zuhur baru Jibril mari ajar, barulah Nabi semayang diikuti oleh sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Jibril tak mari ajar waktu subuh? Sebab Jibril letih. Sebab letih lah. Isra' Mi'raj letih lah Jibril. Kan ni? Percaya? Kalau ceramah gitu, Jibril letih. Lopong dengar. Malaikat letih juga? Bukan. Itu hikmah dia besar. Terima dah kewajipan semayang, tengok dah rupa malaikat semayang. Tapi kalau tidak belajar nak semayang macam mana? Tak boleh nak tiru-tiru.
Jibril mari waktu zuhur, barulah Nabi semayang diikuti oleh sahabat di belakang. Nabi semayang belajar dengan Jibril AS. Kita semayang turut-turut orang je, pakai ilmu masa sekolah tadika, pakai ilmu pada masa sekolah rendah. Ni penting semayang. Ni mereka yang bermudah-mudah dengan semayang. Tahulah di hari akhirahnya macam mana berlakon dengan semayang. Ni pelakon mereka ni, pelakon aktor yang terbaik ni. Dia menjiwai lakonan kan, pelakon kan, dia menjiwai lakonan sampai ke habis dia punya lakonan tu, dia kena kaunseling pula nak ubah balik hak dia punya menjiwai. Ni menjiwai dah ni. Apa menjiwainya? Aku semayang sungguh kedau. Mana ilmunya? Ilmu budak-budak itu semayang budak-budak. Cuba kita tengok semayang budak-budak jadi ke tak? Banyak tak jadi semayang budak-budak. Jadi kalau orang tua pakai ilmu semayang budak-budak, banyak tak jadilah, super je. Tapi dia punya lakonan semayang menjiwai sungguh. Siapa ke mati dia bawa watak pelakon. Pelakon apa? Lakonkan rokok dan sujud tanpa belajar molek. Tak penting semayang, bermudah-mudah dengan semayang. Ni orang yang bermudah-mudah semayang. Panjang dah cerita seksaannya macam mana. Bermudah-mudah semayang, saya mengajinya, saya catat dobik tepi, termasuk mereka yang semayang tanpa penting ilmu semayang. Ini cerita ilmu semayang ni. Ilmu semayang tak penting. Tapi kalau ilmu akidah pun tak penting, waktu tak ada semayang. Waktu lagi balik awal. Kan kita baca di awal surah Al-Baqarah tu kan, hudal lil muttaqin, Al-Quran tiada ragu menjadi pertunjuk kepada orang yang bertakwa. Nah, udah baca ni, kalau nak tahlil udah baca ayat ni. Ayat awal surah Al-Baqarah akan dibaca dua ayat di hujung surah Al-Baqarah. Amanar Rasul. Siapa bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Wa yuqimus salah tu nombor 2. Mereka yang mendirikan sembahyang, bukan mereka yang sembahyang lakonan. Bukan mereka yang melakonkan watak sembahyang, bukan. Wa yuqimunas salah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Sempurna syarat dan rukun zahir dan batin. Pekoh tasawufnya comel dalam sembahyang. Itu mereka mendirikan sembahyang. Mereka mendirikan sembahyang ni, allazina yu'minuna bil ghaibi, barulah wa yuqimunas salah. Mereka yang beriman kepada gaib dahulu. Termasuk yang kita bicara hak maghrib semalam tu, qada dan qadar. Itu gaib. Qada ketentuan azali, hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu, gaib. Qadar ni qadar, perbuatan Allah sekarang ni. Gaib, zahirnya perbuatan kita. Zahirnya perbuatan kita. Dok, perbuatan Allah gaib. Allah gaib, malaikat gaib, barzakh gaib, akhirat gaib, qada qadar pun gaib. Wa yuqimunas salah ni, mendirikan sembahyang zahir batin pekoh tasawuf ni, dimulai dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini bawa orang yang mendirikan sembahyang sungguh. Ni sembahyang pekoh sembahyang pun tak peduli. Hak akidah pun buat lebih kurang. Hak ni tak ada agama terus. Ni tak ada agama. Lakonan agama boleh buat, uniform agama boleh buat, dakwah agama semua orang dakwah belaka. Tapi agama yang sebenar, jangan lupa dalam kitab Fatih Faridah, tanda agama yang sebenar 4. Dalam kitab Fatih Faridah 4 tanda beragama yang sebenar 4. Ada 4 ni barulah beragama yang sebenar. Hak ngaku tu ngaku belaka. Apa dia yang pertama? Berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Itu bukan beragama. Akhir zaman ni timbullah golongan-golongan yang rajin beribadah tapi sangat jahil. Nabi kata
Nabi SAW bersabda, sayujadu fi akhir zaman ubadun juhal. Akan timbul di akhir zaman orang rajin beribadah tapi sangat jahil. Nabi, apa yang Nabi kata ni benda yang wajib kita imani, benda yang sebenar. Nabi cerita hak lampau sebenar. Nabi cerita hak gaib sebenar. Nabi cerita perkara yang akan berlaku kemudian sebenar. Sebab Nabi bersifat dengan sifat sidik. Maka Nabi kata akan timbul di akhir zaman orang yang rajin beribadah tapi sangat jahil. Rajin beribadah dengan macam-macam amal sunat, dengan qiyamul lail, dengan berjemaah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan haji umrah yang sunat, dengan puasa sunat, tapi sangat jahil. Jahil akidah, jahil fardu ain fiqh, jahil fardu ain tasawuf. Ramai mana yang seumpama ni di kalangan orang yang rajin buat amal ibadah. Nabi sebut dah ni. Sayujadu fi akhir zaman ubadun juhal. Akan ada di akhir zaman ni orang yang rajin beribadah sangat jahil. Tapi hak sangat jahil ni pula jahil murakkab. Ni susah. Jahil yang tak sedar diri jahil. Tapi rajin buat ibadahnya. Lepas tu macam mana? Baca sebut semua lah. Bahagian masing-masing. Tetaplah kedah pada azan yang orangnya yang kemudian belajar bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum tu dia pun sama juga. Dia tak sangka dia jahil. Dia ingat ke dia pandai dah. Dia tak sangka dia jahil, dia ingat ke dia pandai dah. Tapi terbuka hati kemudian belajar, memang sangat jahil. Siapa yang sedar dia sangat jahil ni? Orang yang belajar kemudian. Tapi kalau tak embuh sedar diri itu jahil, jangan belajar sampai ke mati. Tak payah belajar. Bila belajar je, sedarlah diri sangat jahil. Ini cerita orang yang belajar kemudian. Semayang lama dah. Semayang daripada budak tak pernah tinggal semayang. Ibu bapa yang semayang bang. Tapi pada anggapan dia ni berilmu. Belajar fardu ain tauhid jahil, belajar fardu ain fiqh jahil, belajar fardu ain tasawuf jahil. Memang sangat jahil. Tapi sebelum tu beranggapan ilmu agama sudah cukup sebab belajar dah di sekolah. Tak ada ni. Ini ambil pengajaran molek. Saya tekan mana-mana tempat ilmu fardu ain, walaupun dikata macam-macam. Orang kata, orang ceramah kata, orang mengajar pun kata, tak apalah, tak ada masalah tu. Anda ni, orang kata macam-macam. Tapi sebab apa saya duduk fardu ain, jumpa macam-macam. Tapi jadikan sebagai pengajaran. Sekolah dah, ada dah ilmu agama di sekolah, cukup dah. Ni. Ni cerita kawan-kawan ajak mari masjid lah maghrib. Bagi dia turun rumah gelap lagi, turun rumah dah. Sampai di rumah petang dah. Lepas tu nak pergi masjid pula maghrib. Lepas tu dengan anak-anak masa mana nak tengok? Masa nak tengok sekolah anak. Nak pergi apa lagi masjid maghrib? Kita belajar dah masa sekolah dulu kan. Tak cukup lagi ilmu ke? Ni. Ramai orang buat anggapan gini. Tapi oleh kerana kawan, bila kawan duk ajak ni, ambil hati kawan. Tak apalah, kawan ajak kan. Bukan kata maghrib kalau kawan ajak ni. Pukul 10-11 malam dia keluar kalau kawan ajak. Keluar, minum sekejap, 10-11 dah. Ngatuk-ngatuk dah. Tak tengah mak nak tolak kawan ajak. Keluar tengah-tengah malam buta, minum air dengan kawan. Oleh kerana kawan ajak pergi masjid maghrib ni, tak apalah, ikutlah ereh. Pada ikut ereh, ambil hati. Anggapan dianya, pandai belah kedah. Belajar dah agama di sekolah. Kita semua sama je. Belajar belah kedah agama di sekolah. Ikutlah kuliah fardu ain maghrib. Sekarang pun dah reti.
Baru sedar bahawa memang sangat jahil. Faham tak? Tapi gitulah orang sibuk. Macam tadi lah. Tunggu rumah gelap lagi. Balik rumah petang dah. Bukan dekat-dekat tempat kerja. Tak boleh belajar lah, tak sempat lah nak mari masjid maghrib ni. Sebab masjid dekat dengan tempat duduk tu ceramah je, fardu ain tak ada. Ceramah banyak Masjid berbanggalah dengan program yang penuh. Pergi fardu ain tauhid malam bila? Tak ada. Fardu ain fiqh? Tak ada. Fardu ain tasawuf? Tak ada. Ada sebulan sekali. Ada. Kitab fiqh sebulan sekali. Kitab penuh berhati sebulan sekali. Allah kata. Lepas tu tiap-tiap malam ada kuliah. Ni ingat baik. Orang masjid sama yang atur program, orang ceramah sama, orang satu telinga sama. Mahsyar, mana fardu ain tauhid fiqh tasawuf? Jangan syok sendiri ni. Tambah pula kalau orang tu diberi tanggungjawab atau kuliah agama di masjid masing-masing, dia akan dipersoalkan. Kalau dia atur molek fardu ain tauhid fiqh tasawuf, dia boleh pahala yang berpanjangan. Tapi kalau dia tak atur fardu ain tauhid fiqh tasawuf, ceramah aja, dia akan dipertanggungjawabkan berpanjangan, dia akan dipertanggungjawab oleh Allah Taala. Kalau hak betul, Allah besarlah pahala. Kalau tak betul, besarlah beban. Orang mengajar pun sama. Ceramah. Fardu ain tauhid tempat tu macam mana? Fardu ain fiqh tempat tu macam mana? Fardu ain tasawuf tempat tu macam mana? Saya tak peduli, saya hanya dijemput oleh orang. Tak boleh gitu. Kita kena bertanggungjawab. Orang yang belajar pula, dia kena cari ilmu untuk kewajipan dia. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Jadi yang kawan ni dah oleh kerana masa tu terhad, nak kuliah, nak ikut kuliah maghrib di masjid sekitar, tak ada, dia kata. Nak cari kelas fardu ain, turun bandar, Allah, dia kata letih. Akhirnya terpaksalah rakaman live FB. Ramai yang seumpama ni. Mula-mula dia tebang jugalah. Siapa di rumah petang-petang, cepat. Orang mengajar setengah jam baru sapa. Dia kata walaupun baru sapa setengah jam, dia kata dengar dah dalam telefon, dia kata dalam kereta. Dia kata dengar dah lah perjalanan tu. Dah jauh. Akhirnya tak larat, ikut FB je lah. Tapi nak ceritanya, anggapan asal cukup ilmu, lepas belajar sangat jahil. Sebab itulah orang belajar ni cari penyakit. Orang belajar cari penyakit. Apa penyakitnya? Sedar diri sangat jahil. Lepas tu kalau tak mau cari penyakit, jangan belajar. Siapa akan mati? Aman damai. Sampailah di alam barzah. Tu je. Sebab saya besok bandingannya, orang jumpa doktor. Orang jumpa doktor ni cari penyakit. Betul tak jumpa doktor cari penyakit? Bila pergi jumpa doktor je, siap lalu lah. Doktor kata penyakit ni. Kenapa kamu pergi cari penyakit? Lepas tu senyap duduk rumah. Lepas tu rasa dah selesa, buat senyap sudah. Kenapa? Tak ada penyakit. Kamu ni nampak tak sihat. Saya tak sihat. Dah ada penyakit ke? Saya tak ada penyakit. Kamu pergi periksa doktor ke dok? Dok. Lepas tu kamu kata tak penyakit? Tak ada penyakit. Lepas tu kalau pergi jumpa doktor, cari penyakit. Bila pergi jumpa doktor? Last minute. Doktor suruh balik baca Yasin. Doktor tak aku dah. Sama juga. Last minute pun nak belajar. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Balik awal lah. Lepas tu orang belajar ni memang orang cari penyakit. Lepas tu orang senang, santai. Dengar ceramah. Santai je. Fardu ain tauhid, pening kepala. Fardu ain fiqh, pening kepala. Fardu ain tasawuf, sakit dia kata. Riak, wujud takabur, macam kata ke dia. Bila mengajar kita fardu ain tasawuf, riak, wujud takabur, dia rasa macam kata ke dia. Oh Allah, macam kata ke dia pula dong. Orang tu kan ngajar pula takabur, tengok muka dia. Takabur, tengok muka dia. Yang kamu yang mengajar tu apa benda? Takabur, tengok kata. Takabur, tengok ke kita. Takabur, tengok muka dia. Takabur, tengok muka dia. Dia pun rasa macam ustaz tu kata ke dia.
Kena ustaz tu pulaknya. Yang ustaz tu kenapa? Takabur tengok tiang. Takabur tengok dinding. Jangan tengok muka orang. Takabur tengok muka waktu tu. Hak tu hak bapak takabur. Kena selalu lah. Sebab apa? Orang panggil jin eprik. Orang panggil duduk masjid tapi orang panggil jin eprik. Jin eprik. Tiang jin eprik tu yang duduk tiang tu. Di tempat jin eprik tu. Jadi belajar fardu ain sakit. Akhirnya santai. Cerita fadilah. Itu je ceritanya. Diri sangat jahil, tak mahu akui. Dan tak embuh belajar biar kenal diri. Akhir zaman Nabi kata, orang yang rajin beribadah tapi sangat jahil. Ada ni. Ni bicara bab semayang lah, ni bicara bab semayang. Tapi bab akidah yang pertama. Lepas tu semayang, bukan semayang hanya zahir saja. Hati kena ikhlas, hati kena baik. Jadi bicara bab mereka yang bermudah-mudah dengan semayang. Lepas tu cerita kelebihan mereka yang memelihara sembahyang. Kemudian disusuli pula dengan tanggungjawab kita dengan isteri-isteri, dengan anak-anak. Sebab apa? Isteri, anak-anak adalah amanah Tuhan kepada kita. Kita bicara diri kita pun sandar dah. Kita bicara diri kita pun sandar dah. Bicara pula hak tanggungjawab. Sebab itulah lebih senangnya duduk seorang diri. Baru senang. Duduk seorang diri baru senang. Tak ada bini, tak ada anak, baru senang. Gitu. Dah nak macam mana? Dah kita sudah berkeluarga, sudah ada bini, sudah ada anak. Lepas tu tanggungjawab macam mana? Sempurnakan tanggungjawab. Baru nak sempurnakan tanggungjawab, alhamdulillah sedar tanggungjawab. Kita sedar tanggungjawab. Kita semua boleh dikatakan sedar tanggungjawab. Boleh kata gitulah. Kita sebenarnya sedar tanggungjawab. Tanggungjawab kita memberi ilmu agama kepada isteri dan anak-anak. Kita ada orang tak tahu tanggungjawab ni. Ke kita hanya tahu tanggungjawab kita makan, pakai, cukup. Itu tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab kita lah. Makan, pakai, cukup. Betul lah. Tapi kita tahu tak tanggungjawab kita beri ilmu kepada isteri secukupnya, beri ilmu pada anak-anak secukupnya sebelum anak masuk membalik. Semua tahu tanggungjawab ni. Tapi malangnya ilmu agama secukup ni dia tidak tahu hak mana. Sebab dia sendiri pun sangat jahil. Sebab apa sangat jahil? Sebab ibu bapa terdahulu pun tak beri ilmu agama yang secukupnya. Ibu bapa terdahulu. Tapi kita ingat baik, kita bicara kita sekarang sebagai ibu bapa. Ibu bapa yang terdahulu, mereka duduk pada masa yang ilmu agama sangat terhad. Jadi mudah-mudahan kejahilan ibu bapa pada masa dahulu, kejahilan yang dimaafkan oleh Allah. Sebab jahil kerana jauh daripada orang mengajar, itu di atas kejahilan yang dimaafkan. Dia ada dua jahil maaf. Dua jahil ni maaf. Yang pertama jahil kerana baru masuk Islam. Maaf. Hak baru masuk Islam lah. Kalau Islam bertahun-tahun dah belajarnya tidak, itu tak maaf dah. Yang keduanya orang Islam asal, tetapi jauh daripada orang mengajar macam zaman dulu. Zaman dulu ni orang nak cara mengajar susah. Tempat kita di Terengganu ni, ia tak sama dengan Kelantan, ia tak sama dengan Fortoni. Kita Terengganu ni sangat jauh daripada orang mengajar. Orang mengajar dulu ni payah nak jumpa. Masjid besar-besar pun kadang-kadang nak ada 7 malam tak ada. Masjid besar-besar. Kalau masjid kampung sekali sebulan je tu pun mujur kalau ada orang mengajar. Maknanya orang dulu ni jauh daripada orang mengajar. Jahil orang dahulu ni termasuk jahil yang dimaafkan.
hak ibu bapa terdahulu. Kita ni ibu bapa pada masa ilmu agama Allah dibuka. Kuliah banyak, rakaman banyak. Kuliah banyak pun banyak je lah. Tapi nak cari fardhu ain sangat sedikit. Cari sedikit ni. Kuliah agama banyak, cari fardhu ain hak sedikit ni. Hak sedikit ni tak ada tempat kita, cari tempat hak jauh. Tempat jauh-jauh nak pergi, cari rakaman. Sebut tadi lah, sibuk kerja, balik rumah petang tu, nak cari fardhu ain di masjid sekitar dia tempat duduk, tak ada fardhu ain, ceramah je. Dia nak pergi pada tempat fardhu ain jauh tu tak sempat masa. Dah kata macam mana? Rakaman, live FB. Sekarang ni langit terbuka. Kalau jahil lagi sekarang ni bukan lagi dimaafkan pada syarak, tak sama dengan jahil orang dahulu. Kita tahu tanggungjawab kita, beri ilmu agama secukupnya pada isteri dan anak-anak. Ilmu agama mana? Fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Itu ilmu agama secukupnya. Tiba-tiba kita sebagai suami, kita sebagai bapa sangat jahil dengan ilmu fardhu ain. Maka isteri kita pun tidak diajar dengan ilmu fardhu ain. Anak pun tidak diajar dengan ilmu fardhu ain. Nak agak sekolah, kita semua ibu bapa sekolah belaka, tak boleh nak agak sekolah. Itu amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah kepada isteri-isteri dan anak-anak. Kemudian dia didatangkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ni ayat yang saya baca terdahulunya, surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Wahai segala mereka yang percaya akan Allah, jangan kamu khianat akan Allah dan Rasul, akan Allah dan Rasul, akan agama Allah dan Rasul, dan jangan kamu khianat akan segala amanah kamu, yakni segala barang yang diamanahkan ke atas kamu daripada agama dan lainnya, padahal kamu mengetahui. Jadi amanah di antara mana? Anak, isteri. Itu amanah kamu tu. Amanah. Sebagaimana hadis Nabi sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, fa inna li zaujika 'alaika haqqan. Kemudian di hujungnya, wa inna li waladika 'alaika haqqan. Makna bagi isteri, maka sesungguhnya bagi isteri engkau hak yang wajib atas diri engkau, dan atas anak engkau hak yang wajib di atas engkau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Mana pun ni tanggungjawab. Isteri kewajipan atas engkau, anak-anak kewajipan atas engkau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Isteri kewajipan atas engkau, anak kewajipan atas engkau, kita maklum. Tapi apa yang menjadi kewajipan atas kita? Tadi lah, makan, pakai cukup, ya. Lepas tu, agama. Isteri sembahyang sentiasa, anak sembahyang sentiasa. Lepas tu, ilmu sembahyang, ilmu iman, ilmu akidah. Pada ni. Memanglah kita diperintah muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin tu. Diperintahkan suruh oleh kamu akan anak-anak kamu sembahyang la umurnya 7 tahun tu. Itu satu riwayat. Satu riwayat pula alimus sabiyas salah, ajar akan kanak-kanak akan sembahyang. Ajar bukan suruh saja. Kita ni pula, yalah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu tu ada tanggungjawab, dan yang akan dipertanggungjawabkan daripada rakyatnya yang berbawahan dia. Dan laki-laki itu adalah tanggungjawab atas ahli rumah dia. Itu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia. Dan yang bergantung tanggungjawab daripada rakyat dia. Ini pun hadis Bukhari juga. Ada ni. Ini tanggungjawab amanah kita. Isteri-isteri dan anak-anak.
Itulah kita kalau balik kepada ilmu asal fardu ain, memanglah kena atas diri kita. Kena atas diri kita. Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama belajarlah. Kita belajar, isteri kita belajar fardu ain, anak kita, hak kita bawa belajar fardu ain. Anak kita yang sudah besar-besar sendiri, kita nasihat supaya belajar fardu ain. Dah dahulu kita dah ajar mereka. Kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengampun. Dah. Gitu je lah. Tapi nak sedar ni kena balik pada ilmu agama fardu ain. InsyaAllah kita akan sedar. Tapi kalau kita mengekali jahil fardu ain, sampai kesudahlah gitulah kitanya, sampailah kita mati. Tahulah kita untung nasibnya macam mana. Patulah fardu ain kata macam mana pun sampai ke sekarang ni, kalaulah adalah di kalangan orang ramai ni sebut je fardu ain, tahu dah ni belajar dengan siapa. Orang kata gitu no. So, cakap je fardu ain. Cakap je fardu ain. Sampai jumpa sama mengaji, jumpa sama belajar, jumpa masa tu lah, masa karantin dulu kan, karantin ramai-ramai kan. Dah karantin ni kan, jadi baiklah dengan duduk dekat. Kan hari tu kan lama kan kena kurung dia orang. Jadi hak mana-mana hak dekat-dekat katil tu kena. Satunya kalau cakap bab fardu ain, kamu ngaji dengan siapa? Dia pun ya, saya belajar juga. Jadi kena kena cakap fardu ain. Satu laginya hak jumpanya cakap bab qada qada. Dia cakap bab qada qada. Ni kamu ngaji belajar mana? Dia pun belajar juga. Jadi kena kawan ni, kena tu lah. Pertama fardu ain, kedua qada qada. Jadi kena situ. Kena waris tu. Kamu apa gitu? Kena waris lah. Sebab apa dia kena waris ni? Sebab kawan tu cakap hak ilmu fardu ain. Dah tak ada kerja ni. Segomego masa tu. Tapi kena kurang 2 minggu dah. Hak mula-mula dulu lah. Hak masuk buat tu, masuk buat lah. Hak ni hak duduk di stadium, hak duduk ni. Hak sehat ni. Sehat pun dia positif tapi sehat lah. Seminggu 2 minggu. Siapa ke balik kampung pun berhubung sama ni. Jadi kawan baik dah. Kawan baik kena mana? Kena di pusat karantin. Ada orang kawan baik kena mana? Kena masa sama-sama pergi Mekah. Ada kat pesen tu. Kawan sama pergi Mekah. Ada kat pesen tu. Tu boleh tahan sikit dah. Kawan sama pergi Mekah. Ini kawan kena kurung kawi. Tapi jadi kena ni. Kenapa? Cakap fardu ain. Cakap bab qada dan qadar. Kata tak apalah. Mana apa ni, orang kata apa pun fardu ain. Itu kewajipan kita. Dan itulah menjadi amanah kita kepada isteri dan anak-anak kita. Ajar ilmu fardu ain. Tak boleh nak ajar, sama-sama belajar. Anak sudah besar, tak akan ikut kita dah. Kita sentiasa suruh nasihat anak-anak kita belajar fardu ain. Anak kita masjid sama. Maghrib memang duduk masjid sama. Isyak bawa balik rumah. Tapi kena tanya dia, awak duduk masjid kuliah maghrib kita apa? Fardu ain tauhid ke? Fardu ain fiqh ke? Fardu ain tasawuf ke? Tak ada mak hayah dah ada kita tak gitu. Mak ayah dulu tak tunai amanah, tak ajar kamu dengan fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Mak ayah minta sekarang ni kamu belajar hak tu. Jangan duduk tunggu dengar tanpa hala tuju gitu. Ada ni. Ibu bapa tadi bertaubat dengan Allah dah. Allah Maha Pengampun. Tapi ibu bapa kena fikir anak kita tu. Kena sentiasa bunyi mulut. Kamu kena belajar fardu ain. Kena sentiasa bunyi mulut. Dah kita dulu cuai. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah Maha Pengampun. Tapi kita fikir untuk nasib anak kita, untuk nasib cucu kita. Anak kita jahil fardu ain, kita sentiasa kena suruh nasihat. Apa? Untuk kebaikan anak kita dan kebaikan kita sebagai ibu bapa.
Sebab itulah pahala kita. Anak kita itulah pahala kita. Nak berpahala anak kita, ilmu fadha'in anak kita kena cukup, terutama fadha'in tauhid. Hak bicara subuh tadi tu kan, waladin solih yad'ulah tu diterjemah dengan anak yang beriman. Ni ayat beriman. Ini bekal pahala kita ibu bapa. Jadi kita kena sentiasa peringat anak kita, belajar tauhid, belajar ilmu tauhid. Pastikan kamu betul-betul beriman, terutama dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk nasib anak kita, untuk nasib kita sendiri ibu bapa. Sebab itulah pahala kita. Ni hak sepatutnya. Masjid sama, orang ngajar sama, fadha'in tauhid, fiqh, tasawuf, terutama sekali fadha'in tauhid. Tersudut hilah lah, tersudut lari lah alasan mana pun. Fadha'in tauhid, fiqh, tasawuf, terutama fadha'in tauhid. Anak yang soleh pahala berpanjangan, anak yang beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi, barulah wa yuqimuna shalah. Anak-anak yang mendirikan sembahyang dengan ilmu, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain. Ni amanah ni, amanah. Pergi pula cari khusus pula hak berkaitan dengan isteri. Dan sabda Nabi SAW, Allah, ittaqullah, takut oleh kamu akan Allah, takut oleh kamu akan Allah pada segala perempuan. Allah, takut perempuan dah kita ni, tak nak bining aja pang dia kok. Bukan takut waktu. Kan ada orang kan, dia takut perempuan. Allah kamu ni kok, takut perempuan. Nak bini warna orang puang jadi berani dengan orang lelaki. Orang lelaki dia takut orang puang pula. Kengih nak kata bapuk bukan bapuk, tapi jenis kengih. Bukan takut tu. Takut apa ni Nabi kata takut perempuan ni? Maka bahawasanya, yakni kerana bahawasanya mereka itu begitu segala perempuan beberapa amanah pada kamu, tanggungjawab yang besar. Ada ni tanggungjawab yang besar. Tak tunaikan tanggungjawab, tersungkur di padang mahsyar. Dia kalau bicara segala perempuan di sini, bukan hanya isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan. Mak ayah kita tak ada dah. Kita sebagai abang-abang, adik-adik perempuan tu kita kena ambil tanggungjawab molek. Ni perempuan belakang ni. Perempuan ni isteri kita, perempuan ni anak kita, perempuan ni adik-beradik perempuan kita. Mak ayah kita tak ada dah. Kita lah sebagai abang kena ambil tahu hak adik-adik perempuan. Ada ni. Kita pun nak carilah pasangan kepada adik-adik perempuan, cari pasangan yang beragama. Pasangan yang beragama ni bukan tengok kepada kopiah atas kepala, serban atas kepala, pakai jubah, bukan. Cari suami yang beragama kepada adik-adik perempuan kita, beragama Islam, iman dan ihsan. Fadha'in tauhid lengkap, fadha'in fiqh lengkap, fadha'in tasawuf lengkap. Nak cari lengkap, nak cari lelaki mana? Hak lelaki yang minat belajar fardu ain, tak apa dah lah. Nak cari lelaki yang alim fardu ain tauhid fiqh tasawuf, dak berkahwin lah adik perempuan kita. Cari orang lelaki yang minat belajar fardu ain, bukan berjemaah di masjid saja. Tengoklah pula yang lelaki ni orang belajar fardu ain, dia ke mana? Dia lari balik, tak ada buat tu, tak ada jadi pasangan adik kita tu. Apa? Dia nak pakai apa ni? Nak kata memusuhi tak kena, tapi maknanya dia tak ambuh fardu ain. Kebenci dia panggil. Orang ngajar fardu ain sifat 20, akak pungu lari balik. Kita nak kata macam mana gitu tu? Nak kata benci berat sangat. Nak kata anti sifat 20, tak. Kenapa dia lari balik? Isyak mari pula. Pakai piyah, pakai serban atas kepala. Jangan orang mengajar. Kalau orang tak mengajar, dia duduk situ etika sampai isyak.
Mengajar je sifat 20 ke bab semayang dia akan angkat pun lagi balik. Kenapa? Tak faham duduk situ apa masalahnya? Orang tanya kita ke? Tak faham, duduk senyap-senyap sudahlah. Apa masalah? Kalau kita duduk situ, kita masih lagi iktikaf. Kita tak faham, apa masalah? Orang tak tanya kita, kenapa lagi? Ini satu masalah. Memusuhi, benci ilmu agama Allah, kasar sangat. Tapi kenapa lagi? Lari daripada majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Siapakah yang benci majlis yang dinaungi oleh para malaikat? Musuh malaikat. Siapa musuh malaikat? Syaitan. Orang ni dipengaruhi oleh syaitan. Begitu je lah. Mana kita nak cari pasangan anak perempuan kita ataupun adik-adik perempuan kita, cari yang beragama. Beragama ni Islam, iman dan ihsan, yang minat dengan fadha'il tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau tidak, punaranoh lah anak perempuan kita, punaranoh lah adik-adik perempuan kita. Boleh oleh lelaki yang rupa uniform agama tapi sangat jahil dengan agama, akan menjadi ubadun juhal, orang yang rajin beribadah tapi sangat jahil. Punaranoh ni. Kita lelaki ni, lelaki kan, lelaki kan, oh lelaki ni power, kuasa lelaki. Siapa ke mahsyar ingat baik. Kan kita lelaki kan, oh ni lelaki kena tunjuk kejantanan ni. Oh saya tidak lelaki. Siapa mahsyar no lelaki. Maka bahasa mereka itu, segala perempuan beberapa amanah pada kamu lelaki. Maka mereka yang tiada suruh akan isterinya. Kalau dalam hadisnya, faman lam ya'mur imra'atahu, siapa tak suruh akan imra'ah, akan perempuan-perempuannya. Perempuan ni isteri, anak perempuan, adik-beradik perempuan. Bukannya isteri saja ni. Dengan sembahyang, dan tiada diajarkan sembahyang. Tak suruh sembahyang dan tak ajar sembahyang. Allah ajar sembahyang ni lah. Ajar sembahyang, bukan suruh sembahyang saja. Maka senyata telah khianah ia akan Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Sebab Allah sudah perintah, Rasul sudah perintah. Dia tak tunai perintah, dia khianat, tidak amanah, tidak menunaikan tanggungjawab, maka khianah. Amanah lawannya khianah. Menjadi orang yang khianah, kenanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak suruh sembahyang, tak ajar dengan sembahyang. Sembahyang ni isteri ke anak-anak ke tak payah suruh, mereka sembahyang. Hak berat kitanya ajar ke tidak. Walam yu'allimha, tidak ajar sembahyang, tak ajar sembahyang saja. Dah ajar dah bab taharah, ajar dah bab hinifah. Saya berulang kali sebut bab hinifah. Ramai mana perempuan yang jahil hinifah, tak sembahyang walaupun sudah berkewajipan sembahyang. Kenapa? Kerana suami tak ajar. Ajar hinifah itulah ajar hal sembahyang. Itu berkait dengan hukum hakam sembahyang. Dia tak ajar. Ada khianat akan Allah dan Rasul. Khianat akan Allah dan Rasul. Bertaubah dengan Allah dan Rasul lah kita orang lelaki. Khianat akan agama Allah dan Rasul. Duduk masjid, ayah haji, pakai kopiah, pakai serban, khianat akan Allah dan Rasul. Suruh sembahyang, isteri, anak perempuan tak payah suruh sembahyang, mereka sembahyang, tapi tidak ajar hal sembahyang. Nak ajar sembahyang ni bukan ajar sembahyang saja, ajar bab akidah. Sebab syarat sah sembahyang ada iman, tu syarat sah sembahyang. Dan kitab disebut syarat sah sembahyang pertama Islam yang beriman. Nak ajar sembahyang kena ajar syarat.
Taharah syarat. Iman tu syarat untuk sah semayang. Ajar buat iman. Ajar buat iman pun tidak, ajar buat taharah pun tidak, buat hik nipah pun tak ajar. Macam mana? Lelaki macam mana kalau seumpama ni? Suami macam mana kalau seumpama ni? Ayah macam mana kalau seumpama ni? Abang macam mana kalau seumpama ni? Khianat akan Allah dan Rasul. Mungkinlah kita ni tak tahu hak tanggungjawab kita. Tetapi kalau pihak masjid dengan guru yang mengajar tekan hafadhu ain, insya-Allah suami tadi, ayah tadi, abang tadi tertunai amanah dengan sendiri. Yalah, kadang-kadang kita lelaki ni tak tahu tanggungjawab. Tanggungjawabnya cukup makan pakai aje. Tapi kalaulah pihak masjid cari guru yang ajar fardhu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf, yang lelaki yang khianah ni akan tertunai amanah dengan sendiri. Sedar dan tertunai amanah dengan sendiri. Orang lelaki yang belajar ni, lepas belajar boleh tahu Allah banyaknya perkara salahnya, tapi dia tak payah ajar isteri dia sebab dia belajar sama-sama. Dia ajar dah, tapi dia sedarlah lama kini kamu buat macam mana, baik nipah, kamu tak semayang, dosa besar kamu, dan kita lelaki pula Allah berdosanya, kita dengan Allah sama-sama bertaubat. Jadi tersedar khianat tu dengan guru yang ajar fardu ain, dengan pihak masjid yang susung ilmu fardu ain. Tapi kalau pihak masjid tu sendiri jahil ilmu fardu ain, kalau ustaz yang mengajar tu sendiri pun jahil ilmu fardu ain, hanya ceramah untuk isi masa sampai ke isyak. Yang lebih malang laginya, terkadang sekali timbul orang ceramah agama yang tidak ada kelayakan langsung, hanya isi masa lapang antara isyak untuk dapat sagu hati saja sebagai kerjaya hidup. Waktu lagi beratlah di mahsyar nanti. Ikut ke beri kita tauhid dia baca, beri kita fiqh dia baca, beri kita tasawuf dia baca, dia baca sebaca-bacanya, dia tak pernah belajar pun. Tapi kenapa dia berani gitu? Sebab boleh allowance, boleh sagu hati. Ni berat. Yang ambil sumpah menipu pihak masjid, berat tanggungjawab. Yang terima tanggungjawab yang dia tidak berkelayakan, tapi dia nak duit, dia tak peduli dah. Ini semua berat di mahsyar belaka ni. Tapi kalau pihak masjid yang anjur tu sendiri pun jahil, inilah orang rajin buat ibadah tapi sangat jahil. Orang yang jadi bertanggungjawab masjid ni orang rajin buat ibadah lah, orang rajin main masjid tapi sangat jahil. Ini masalah. Sangat jahil, sombong pula, tak boleh dengar kata orang. Ada orang ni jahil, dia sedar diri. Hak jenis sangat jahil tapi sombong. Ni payah pasal kan? Payah pasal. Ada yang mencadang kelas berkitab contohnya. Tak payah. Masjid kita banyak dah kitab-kitab. Banyak dah. Kitab-kitab banyak dah. Tengok-tengok tak ada orang ceramah je. Ni. Dia kata banyak dah kitab. Pada tak ada lagi lah masjid. Banyak kitab. Nak lagi banyak. Banyak dah. Lagi banyak. Atau kan nak. Ni dah. Banyak dah kitab. Jadi cukup lah. Ada yang seumpama ni. Tapi namanya ustaz juga. Ustaz jahil orang panggil. Jahil ilmu agama. Kenapa nama dia ustaz? Orang sekarang kan mudah panggil ustaz. Tu bomoh japi-japi baca Quran panggil ustaz kok. Mudah dia panggil ustaz sekarang ni. Jadi kalau pihak masjid, ustaz yang mengajar susum molek ilmu fardu ain, orang lelaki yang jahil fardu ain, isteri yang jahil fardu ain, anak-anak yang jahil fardu ain, adik-adik yang jahil fardu ain, akan menyadari sendiri, bertaubat dengan Allah, perbetulkan jalan. Tapi kalaulah kita ni tak tahu tanggungjawab, yang buat kuliah agama pula tak tahu tanggungjawab,
Sebab diri sendiri pun tidak tertunai tanggungjawab. Diri sendiri pun khianat akan diri sendiri. Diri sendiri pun khianat akan keluarga dia. Dia khianat pula dengan majlis ilmu. Ada benda khianat belaka tu. Khianat belaka. Kenayak belaka tu. Kita terang tak panggil khianat, tak panggil kenayak. Kenayak, kenapa tak kenayak? Di kenayak tu daripada khianat tau. Khianat, lepas tu jadi kenayak. Ke benda kenayak? Benda kenayak? Oh khianat. Oh khianat. Kenayak. Apa dia tau? Kalau khianat tu apa khianat? Khianat tau. Khianat jadi khianat. Khianat jadi kenayak. Kan kita kan, Allah kamu ni kenayak ke barang? Kenayak dia panggil. Bunuh barang comel-comel. Kamu ni kenayak. Khianat lah. Beri masjid untuk susung kuliah agama, khianat dengan tugas, tak menunaikan tugas dengan sebenar. Dia amanahkan untuk menyampaikan agama, khianat, tak ajar asas-asas fardu ain. Ini. Ini bicara orang umum ni, yang khianat akan tanggungjawab dengan isteri, anak-anak perempuan, adik-beradik perempuan. Ni hak umum, hak masing-masing. Tapi tak adalah kalau masjid, kalau orang mengajar tekan titik berat ilmu fardhu ain, hak khianat ni akan sedar bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Allah bukan hanya ampunkan dosa, Allah gantikan tempat dosa dengan pahala. Ada ni bertaubat ni bukan Allah ampunkan dosa, kosongkan dosa. Allah berpahala pula tempat kosong tu. Dosa ni, dosa diampuni oleh Allah. Kosong tempat tu, Allah tak biar kosong, Allah berpahala situ. Bayangkan luahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita terpilih jalan molek. Dan tiada diajarkan mereka, dan tiada diajarkan sembahyang, maka senya telah khianat ia akan Allah dan Rasulnya. Faqad khanallaha wa rasulah, telah khianat akan Allah dan Rasul. Kalau saya ulang-ulang baik nipah tu, memang saya ulang lah. Jahil sungguh. Jahil, memang jahil sangat. Tua baru sedar bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita kau perempuan. Suaminya di mana? Suami yang kedua, ayahnya di mana sebelum ada suami? Suami itu nombor dua. Sebelum suami, siapa yang wajib ajar? Ayah dia lah. Ayah dia di mana? Ayah dia di mana? Boleh suami jahil, boleh ayah dahulu jahil juga. Ayah pun yang jahil, beri suami yang jahil. Lepas tu melahirkan generasi yang jahil agama, khianat akan Allah dan Rasul. Dan mustahaklah ia, mustahak daripada Allah akan seksanya, kerana bahawa tidak mengikut ia akan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Maka makna ayat ini telah terdahulu sebutnya. Terdahulu ni sebab apa dahulu? So didatangkan ayat ni. Sebab apa? Telah terdahulu sebutnya sebab apa? Saya lupa nak tengok. Sebab apa yang telah terdahulu sebutnya? Saya ni tak ada dalam muka surat ni. Saya ni sudah jadi kelecah. Bukan ni putus habis dah. Putus. Tinggal putus habis dah. Kelecah habis dah. Tak tahu duk mana dalam muka surat sebelum. Dari kita kan belek tengah putus. Sebab ni kita wisah saya dah putus stick lagi.
Biasa kita lain saya putus stick, saya tak mengajar dah kita asal. Memang saya putus stick. Sebab apa? Acu. Dah duduk belek acu. Dah tahu duduk mana. Hak telah lalu. Sebab apa? Saya tak ada ni, Ustaz Lapang pun tak ada. Ada ni Ustaz Lapang. Ada Ustaz Lapang. Surat 7. Mana ayat tu? Tak ada ni Ustaz Lapang. Kat mana? Surat 8 tak ada. Surat 6. Surat 6. Oh, saya tinggal surat 6 ni. Tak ada. Mana surat 6? Ada. Ada di rumah ni berapa kali. Bahaya ni. Hilang semuka surat. Menangis ha. Oh, menangis. Tak ada. Duk mana tahu ni. Surat 6. Ha. Tengok terjemahan dia Musa 6 ha. Mana dia tak datang dah terjemahan. Surat 6. Tak apalah, tengok mula terjemahan dia tu. Ada Musa 6. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ini ada hak kita lain sebagai sandaran. Ini saya ada hak Kasyful Lisan. Ada Kasyful Lisan. Terjemahan dia nya, suruh oleh kamu akan ahli kamu dengan sembahyang dan sabar atasnya. Sabar atas suruh sembahyang tu. Sabar. Ada ni sabar atasnya, atas sembahyang. Dengan makna sabar ketika menyuruh dengan sembahyang. Sembahyang pun kena sabar, suruh sembahyang pun kena sabar. Ada yang ahli sendiri ni payah dengan sembahyang. Tiada kami berarti kamu akan rezeki. Kami tak berat bab rezeki. Kami memberi rezeki akan kamu, dan syurga itu bagi orang yang takut akan Allah Ta'ala. Rezeki kami jamin dah. Hak yang kami beratnya suruh sembahyang, tak berat bab rezeki. Kita duk sibuk bab rezeki, duk berat bab rezeki. Hak asbab tu kena asbab lah. Hati kita tu asbab berjalan macam biasa tu tanggungjawab kita. Tapi yang kita tidak diberati bab rezeki, yang diberat atas kita agama. Hak tu berat atas kita. Hak ni dalam matan hikam Ibn Athaillah Sakandari ni, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirati minka. Tu dalam matan hikam matan hikam Ibn Athaillah Sakandari. Bersungguh kamu pada rezeki ialah yang telah dijaminkan bagi kamu. Ijtihaduka fima dumina laka. Bersungguh kamu atas rezeki yang dijaminkan bagi kamu. Tuan jamin dah kan rezeki kan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ini jaminan umum, jaminan umum. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan atas kami telah rezeki akan dia. Hak jaminan umum, jaminan khusus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini hak jaminan khas. Tadi jaminan umum. Tidak ada yang melata atas muka bumi ni rezeki tuan tetap dalam kedah. Yang melata ni manusia Islam, manusia kafir, manusia yang bertakwa, manusia yang derhaka, binatang, terjamin rezeki. Jaminan khasnya pula, wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa? Siapa yang bertakwa? Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu di antara orang yang bertakwa. Yani. Tapi kita bersibuk dengan Tuhan jamin. Wa taqsiruka fima dumina laka. Dan cuai kamu
wa taqsiruka fima tuliba minka, dan cuai engkau pada barang dituntut daripada engkau. Ni tuan tuntut ni. Ni tuan tuntut ni. Bak tanggungjawab tuan tuntut. Cuai. Sungguh bak rezeki yang Tuhan jamin. Cuai dalam yang dituntut kepada kamu. Cuai. Ini menjadi dalil atas tertutupnya basirah kamu. Tak ada nampak akhirah dunia semata-mata. Tapi tak apalah, hak ni langit ni hak panggil apa? Matahari belum naik sebelah barat, nyawa belum sampai batang halkum, pintu taubah terbuka sangat luas. Kita je nak masuk dalam jalan taubah. Nak masuk dalam taubah, asasnya ilmu. Nak bertaubah, asasnya ilmu. Mala yutabal ilm falaisa bitaib. Yang tidak belajar ilmu tak ada taubah. Pintu taubah terbuka. Syaratnya ilmu. Belajar fardhu tauhid, fiqh dan tasawuf. Dan telah datang pada hadis menyebutkan segala asyqiya. Hadis menceritakan orang yang asyqiya, orang yang celaka. Orang yang asyqiya, orang yang celaka. Ni pula. Sebab bahagia ataupun celaka telah ditetapkan pada azal. Bahagia ahli syurga, celaka ahli neraka telah ditetapkan pada azal. Dan telah dicatat di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, kemudian jadi mudrah, cukup 4 bulan, summa yursalu alaihil malak, kemudian diutuskan atasnya akan malaikat, fayanfakhu fihi ruh, maka meniup oleh malaikat padanya akan ruh, wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat, dan disuruh dengan menulis akan 4 kalimah. Mana? Bi katbi rizkihi, rezeki terus ditulis dah. Wa ajalihi, bilakah berakhirnya umur telah ditulis. Wa amalihi, pekerjaan telah ditulis. Wa syaqiyun aw sa'idun. Tengok. Kita biasa dengar hadis tu kan. Kita dengar semua hadis ni. Bi katbi rizkihi, tulis rezeki. Wa ajalihi, tulis ajal. Ajal ni kesudahan umur. Umur ni daripada lahir sampai ke habis umur tu dia panggil ajal. Wa amalihi, tulis amal. Wa syaqiyun aw sa'idun, celaka dan bahagia. Tuan tulis dah pada azal. Telah tulis dia di budak dan telah ditetapkan pada azal. Celaka ataupun bahagia. Tapi dalam hadis itu sebut celaka dulu. Bukan wasa'idun wasyakiyun. Nabi sebut wasyakiyun au sa'idun. Ni peringatan. Celaka ataupun bahagia. Celaka ataupun bahagia. Hadis tu panjanglah kemudian tu. Hak celakanya macam mana? Fawallazi la ilaha illa ghairuh, inna ahadakum la ya'mala bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal zira fasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Ini celaka. Hadis itu kita maklum. Dia beramal dengan amalan syurga, beriman dan amal soleh, tapi akhirnya beramal dengan amalan ahli neraka. Maka mati dia masuk neraka. Ini orang celaka. Ini jarang berlaku. Yang banyak berlakunya orang bahagia. Hak bagi banyak berlaku. Hak bahagia banyak berlaku. Mana? Wa inna ahadakum la ya'mala
bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fasbiku alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ni banyak. Ini orang bahagia. Nabi kata, dan sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak ada antaranya dan neraka melainkan sehasta, maka terdahulu ketetapan ianya adalah orang yang bahagia, maka dia pun beramal dengan amalan di syurga, dia pun mati dalam amal di syurga, masuk syurga. Ini orang bahagia. Mana amal ahli neraka, mana amal ahli syurga? Amal ahli neraka lah. Dahulu semayangnya tidak, puasanya tidak, berjudi, minum arak, berzina. Betul lah, itu amal ahli neraka. Oh, tua-tua ni bertaubah dengan beramal dengan amalan di syurga. Apa amalan di syurga? Duduk di masjid. Duduk di masjid ialah apa dia amalan di syurga? Beriman dan beramal soleh. Itu amal di syurga. Tanda ni. Dah beriman, belajar fardhu tauhid. Beramal soleh, belajar fardhu fiqh dan tasawuf. Ni kata tu ulang fardhu ain, fardhu ain, fardhu ain ni. Kita yang ceramah jangan sebut beriman beramal soleh saja. Orang akan perasan dia kata dia beriman dah. Orang akan perasan dia beramal soleh dah pada masjid 5 waktu. Kena royak molek. Amalan syurga ni beriman beramal soleh, beriman fardhu tauhid kena lengkap. Beramal soleh fardhu ain fiqh kena lengkap. Kena beritahu waktu. Ni sebut beriman beramal soleh. Orang masjid ni pula, aku dah tu. Jadi orang yang beramal amalan di neraka ni, orang yang tak semayang, orang yang tak puasa, berjudi, minum arak, berzina. Betul lah waktunya. Tapi bukan itu sahaja amalan ahli neraka, bukan. Mana amalan nerakanya? Berpegang dengan akidah yang terpesong. Bukan amalan ahli neraka. Sembahyang yang tidak sah, bukan amalan ahli neraka. Riya, mujud, takabur, hasad, bukan amalan ahli neraka. Ada ni. Yang kedua, hak bahagia ni. Ni pun sama juga. Saya tak suka dengar sebenarnya. Tapi apabila orang cerita, jadi menambahkan keinsafan. Saya tak mau dengar cerita hak dulu salah tu, bertaubat dengan Allah Ta'ala lah. Tapi orang ni dia kadang-kadang apa? Dia jadi macam kena luah juga. Gitu. Balik kalau tak luah balik dia pecah dalam perut ke mana. Tapi tak apalah. Saya memang tak mau dengar sebab itu benda salah. Bertaubat dengan Allah. Dia cerita pada siapa-siapa. Bertaubat dengan Allah. Ada ni. Dosa kita dengan Allah. Tapi orang ni kadang nak luah. Dia kata hadis yang kata seseorang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada antaranya dan neraka melainkan sehasta. Dia kata padahal dia tak pernah tinggal semayang, dia tak pernah tinggal puasa, berjudi, minum arak dok kena, berzina jauh sekali. Ada ni, berzina jauh sekali, tapi amalan ahli nerakanya apa? Akidah salah, semayang tanpa ilmu. Perempuan pula tinggal semayang kerana jahil, hik dan nipah. Itu bukan amalan ahli neraka. Tinggal semayang. Yang perempuan ni semayang tak pernah tinggal, tapi tinggal semayang kerana jahil, hik dan nipah. Saya sebut semudah ni kan, bukan amalan ahli neraka. Tinggal semayang, tua-tua taubahnya tidak, semayang sunat, qiyamul lail. Cerita kat orang pula qiyamul lail. Semayang sunat apa? Kamu semayang fardu pun tak cukup. Tak cukupnya ke mana? Kering hek, tunggu 1 waktu, tunggu 2 waktu, tunggu 1 hari. Siapa ajar gitu? Kering nipah, tunggu 40, tunggu 44. Siapa ajar gitu? Tinggal semayang manis-manis. Inilah ahli neraka.
Tapi tak belajar fardu ain, dia tak sedar dia ahli neraka. Sembahyang sunat. Kalau kita cakap orang ni cakap banyak cantik, kan gitu? Oh, banyak cantik, sembahyang sunat. Faham tak ni? Tapi dia kira amal soleh dia tu amalan ahli neraka. Sebab apa? Tak taubah dia tinggal sembahyang kerana jahil fardu ain, baik nipah. Tapi dia tak belajar, senang berjalan lah gitu. Ni dia kata dialah amalan ahli neraka. Pegangan salah, sembahyang tak betul, hati riak, ujub dan takabur. Lepas belajar fardu ain barulah sedar pegangan salah ahli neraka, sembahyang tak betul ahli neraka, riak, ujub, takabur ahli neraka hak Nabi sebut ni. Tapi alhamdulillah Tuhan buka hati jalan ilmu fardu ain, bertaubat dengan Allah, benar-benar jadi beriman dan amal soleh. Mudah-mudahan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu hak golongan yang kedua yang bahagia ni. Dia dah dia kata. Ni kata menginsafkan. Dia insaf tu dia dengan Allah Ta'ala. Saya dengar ni orang mengajar ni insaf. Insaf apa? Tanggungjawab. Tanggungjawab ajar fardu ain. Betul orang kata apa-apa pun buat tak tahu je. Sebab apa? Insaf. Tanggungjawab. Ni orang mengajar kena insaf, tanggungjawab. Memanglah mengajar fardu ain ni tak standard. Tak ada kelas, tak ada standard. Hak tula je. Ada kawan-kawan mengaji, senang kamu mengajar. Apa senang? Dah fardu ain je. Oh, senang kamu mengajarlah juga. Biar kamu mengajar fardu ain, dia tak mengajar pun. Memang senang je. Tak ada standard mengajar fardu ain ni, tak ada kelas sebenarnya. Mana kalau mengajar fardu ain ni, standard mana standard orang mengajar? Standard tadika kalau rendah je. Ada standard. Cikgu tadika ada standard. Kalau cikgu selalu rendah tak ada standard juga dah. Tapi kalau cikgu tadika ada standard. Tak ada standard pun. Apa? Itu ilmu asal, ilmu budak-budak tu. Hak saya ngaji pondok, ilmu-ilmu ngaji pondok tu, ilmu nahu ke ilmu soroh ke apa ilmu pun jadi apa? Jadi karak. Karak oh. Jadi karak. Dah buka kita, dah buka dah. Buka dah kadang semut ada dalam. Buka tengok Allah semut. Tapi semut bukan macam anak-anak. Dia tak merosakkan kita. Kalau anak-anak punah kita. Semut tau. Semut. Dia buat sarang. Allah kata inilah kita. Dobik penuh dalam tu. Tapi karak ada dah. Ilmu karak. Hak mengaji kita hadis ke, kita azkar ke, kita Riyadhus Shalihin ke, tafsir Jalalain ke. Sipang gitu ah. Saya nak habis tafsir Jalalain 8 tahun, 7 tahun baru habis. 7 tahun baru habis. Daripada tengah sebelum kafi. Sampai ke khatam 3 tahun. Dengan almarhum Tok Aisyah pasti tumbuh. Tapi boleh dekat tengah dah. Boleh 3 tahun habis. Saya mengaji dengan almarhum Babul Najuri Kerandang, ambil daripada awal Jalalain sampai tengah 4 tahun. 7 tahun baru jumpa takut. Lepas tu tafsir Jalalain duduk mana? Tak buka pun. Ada tak buka pun. Ketika je nak tengok ayat tu macam mana, cari. Cari bukannya mudah. Sebab dalam tafsir Jalalain dia tak ada apa? Nombor ayat tak ada. Dia tak ada nombor ayat. Kita nak cari ayat tu, tahulah nombor ayat. Tahu surah berapa, tahu surah apa, ayat berapa tahu. Tapi dalam tafsir Jalalain tak ada nombor ayat. Cari jugalah. Tu dah buka pun. Tu kadang jumpa semut dalam tau. Gitu je. Mana duduk pondok gitu je ilmu-ilmu tu. Pakai karak gitu je. Sebab apa? Sebab ajar ilmu yang sama. Ilmu mudah. Orang kata gitulah, orang mengaji dah kata mudah ustaz mengajar fardu ain je. Memang mudah. Kamu ajar sama. Mudah je.
Fardu ain tauhid hak sama je, fardu ain fiqh hak sama je, fardu ain tasawuf hak sama je, tak ada standard, tak ada kelas. Oh, standard kelas ni ajak tinggi. Ajak hak ilmu maqam tu. Tu lagi tinggi. Maqam. Hak mengajar pun hak naik tinggi. Hak belajar pula terbang belah ke maqam, belah ke fardu ain pun tak lepas. Khoyal dia panggil. Maqam khoyal. Tak ada standard. Tapi insaf. Apa insaf? Jumpa bagai-bagai. Beramal dengan amalan ahli neraka, hingga antaranya dan neraka sasta ni bukan orang tak semayang saja, bukan orang tak puasa saja. Orang semayang tanpa ilmu akidah, orang semayang tanpa ilmu fardu ain fiqh dan tasawuf, amal dengan amalan neraka. Alhamdulillah dia belajar, kemudian bertaubat, beramal dengan amalan syurga, beriman dan masalih dengan ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Waktu jelas saya ulang ni. Waktu je saya ulang. Sebab kita ajar ni untuk orang umum. Orang yang pandai-pandai fardu ain tu belajar tinggi-tinggi lah. Orang pandai sungguh jangan berasa pandai. Bila kata kalau dah pandai dah fardu, belajar ilmu lain, dia pun belajar ilmu lain. Fardu ain dia tak pandai lagi tapi dia berasa dia pandai pula dah. Ada orang pasang gitu. Tapi kalaulah daripada awal laginya dengan amalan ahli neraka sampai ke sudah amal ahli neraka, ini orang yang celaka daripada awal sampai ke akhir. Mana? Daripada awal tak semayang sampai ke mati. Memang tu je lah orang celaka. Hak zahir dia lah. Lepas tu di sisi Allah Ta'ala tak kehendak Allah Ta'ala. Kalau dia orang beriman. Kalau dia orang beriman, orang celaka juga mana? Daripada awal dia tak semayang, tak puasa, kemudian semayang puasa lah dianya duduk masjid, tapi mengekali dengan jahil fardu ain tauhid fiqh tasawuf sampai ke mati. Ini orang celaka sampai ke mati. Walaupun apa akhirnya duduk masjid sekalipun, ini orang celaka. Bahagia celaka Allah telah qadakkan pada azal. Bahagia ahli syurga Allah telah qadakkan pada azal. Celaka ahli neraka Allah telah qadakkan pada azal. Dan telah datang pada hadis menyebutkan segala asyqiya, segala orang-orang yang celaka, ahli neraka. Orang celaka ni orang yang ahli neraka. Dan disebutkan dalam hadis ni, setengah daripada mereka itu segala orang yang asyqiya, segala orang yang celaka. Ini insaf kitanya. Ini yang menginsafkan diri kita. Orang belajar sama, orang mengajar pun sama. Ini yang menginsafkan. Dan disebutkan setengah daripada mereka itu orang segala asyqiya, syaqiyun asyqiya, orang yang celaka. Hak dalam hadis tu kan, hak ilmu tu, wa yuhramul asyqiya, Nabi kata akan ditegah ilmu daripada orang yang celaka. Akan ditegah, kata Nabi, ilmu kepada orang yang Tuhan takdirkan pada zat orang celaka. Tuhan akan tegah. Tak mau belajar ke mana-mana pun, tak mau belajar. Ada ni, tak mau belajar bab ilmu ni siapa ke berbaloh no. Baloh adik-beradik, baloh dengan kawan. Baloh macam mana? Jadi renggang dengan kawan. Adik-beradik, hak ni dulunya holah gitulah. Hak ni dulu daripada awal lagi dah duduk masjid, duduk nasihat ke adik. Dah adik ni suami isteri nampak dunia je. Isteri pun pakai sendang masa balik kampung je, duduk KL tu kepala dogoh. Yang suami ni pula semayang, semayang retek dok retek. Gitulah. Semayang retek dok retek, faham tak? Semayang retek dok retek. Maksud apa? Semayang kadang-kadang dok semayang. Yang hak adik-beradik ni kok, isteri pakai tudung, bukan semayang dok tinggal, berjemaah laginya, nasihat. Akhirnya berubahlah hak adik sekelamin ni. Adik sekelamin ni alhamdulillah belajar fardu ain.
Hok adik sekalian ni pulak lah. Nasihat pulak hok abang-abang ni pulak, kakak-kakak. So belajar fardu ain. Tercabarlah kawan tu. Dia nasihat dulu kepada adik. Kerana adik nasihat dia pulak. Tercabar. Berkelahi adik-beradik kerana ilmu fardu ain. Sebab apa? Abang-abang kakak dia tambuh belajar fardu ain. Komang belajar fardu ain ni. Belajar fardu ain mengaku jahil maksud dia. Oh gitu. Tak tercabar. Dulu kita nasihat adik. Akhir adik nasihat kita pula belajar fardu ain. Tak tercabar. Ada ni. Ada orang kawan baik sungguh kawannya. Akhirnya renggang. Kenapa? Kerana selalu dinasihati dengan fardu ain. Renggang. Sama juga ni. Yang belajar fardu ain ni yang dinasihati oleh kawan dia. Berubahlah kamu. Berubahlah dianya. Dia belajar fardu ain. Jadi orang ni nasihat balik kawan dia asal. Oh lah, jadi renggang. Sebab apa? Sebab kawan dengan kawan dia kan tahulah aku jahil dulu, mung jahil juga. Walaupun mu pergi masjid semua pun aku jahil, mung jahil juga. Sekarang ni saya belajar fardu ain, kamu kena belajar fardu ain. Renggang kerana suruh belajar fardu ain. Sebaik-baik kawan. Dia kata bukan sebaik-baik kawan, bukan kawan dia tu makan budi dah hak dia. Dia tolong banyak mana dulu? Ada ni. Hak dinasihati ni banyak tolong yang menasihati dia. Tapi dia nasihati ni berubah belajar fardu ain, nasihat kepada kawan dia hak dia banyak tolong tu, belajar fardu ain sampai jadi renggang. Wa yuhramul asqiya, akan ditegah ilmu daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka. Bahagian masing-masing, tenang kitanya. Gitu je. Nasihat kita nasihat, itu tugas syariat. Tugas syariat kita nasihat. Lepas tu macam mana, tak sudut macam mana, itu semua adalah qada dan qadar Allah. Kita redha, kita terima. Gitu je. Dan disebut setengah daripada mereka itu dalam hadis ni, orang yang segala asyik, segala yang celaka ni akan laki-laki yang tiada menyuruh akan isterinya dengan semayang. Ni antara orang yang celaka, tiada menyuruh akan isterinya akan sembahyang. Ada ni. Ni orang yang celaka. Tapi kalau suruh semayang, tak suruh semayang, tapi tak ajar semayang, sama sahaja. Suruh semayang, semayang yang sebenar. Kalau semayang tanpa ilmu, tak panggil suruh semayang. Semayang tanpa akidah, tak panggil suruh semayang. Ada ni. Suruh semayang ni tak ajar. Hak tak ajar ni tak panggil suruh semayang lah panggil. Tak ajar. Semayang tunggal-tunggi, ilmu tauhidnya macam mana isteri, ilmu fiqhnya macam mana isteri, tak diajar oleh suami, tak panggil suruh semayang gitu. Nak semayang, semayang sebenar. Semayang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, itu semayang sebenar. Kalau tidak, panggil tak suruh semayang juga lah seumpama tu. Maka apa kebajikan, apa kebajikan, dia panggil istifham ingkari, dengan makna tiada kebajikan. Apa makna dia? Maka apa kebajikan, yakni tiada kebajikan pada perempuan yang tiada agama baginya. Maka apa kebajikan, apa kebajikan pada perempuan yang tiada agama baginya, bagi perempuan. Mana perempuan ni isteri yang tak ada agama, semayabangnya tidak, agama pun tak beri, tak ada kebajikan perempuan seumpama ni. Perempuan ni tak semayang, semayang tanpa ilmu, tak ada kebajikan perempuan seumpama ni. Perempuan, lelaki pula. Dan apa kebajikan, yang tak ada kebajikan pada laki-laki yang tiada menyuruhkan akan isterinya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan semua. Tak ada kebajikan pada lelaki seumpama ni.
maka bahawasanya ia laki-laki. Dilaknat akan dia akan laki-laki, dihalau akan dia akan laki-laki daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika tiada mengikut, suami suruh dah tapi isteri tidak mengikut, dan jika tiada mengikut akan suaminya, maka hendaklah dicerai akan dia, akan isteri yang tidak mengikut akan suami yang suruh semayang, hendaklah dicerai akan dia. Nabi suruh cerai. Sunat cerai isteri yang seumpama ni. Makruh beristeri dengan perempuan yang fasik. Kenapa diceraikan? Kerana bahawasanya ia isteri ni yang tidak mengikuti akan suami seteru Allah dan Rasul. Ni cerita hasmayang. Macam mana dengan ilmu hasmayang? Tambah belajar isteri ni, suruh semayang, suruh belajar, tambah. Ini fasik. Isteri yang fasik seumpama ni makruh kita buat isteri. Oh, kalau isteri yang fasik, cerai akan isteri tu. Lepas tu kalau suami yang fasik, kalau suami yang fasik, isteri boleh tuntut cerai atau tidak dilaknat oleh Allah subhanahu, tidak dimurkai oleh Allah. Suami yang fasik, isteri minta cerai, tidak dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isteri yang fasik, semayang tak ambuh, belajar fardhu-ain tak ambuh, sunat suaminya ceraikan. Makruh beristerikan dengan perempuan yang fasik. Melainkan, ini hukum asal, melainkan ada kerana yang lain. Kenapa ni Allah anak-anak patukan mikir isteri ni masih lagi ada harapan, boleh teruskan dengan azam nak di hatinya nak ubahkan isteri tu, boleh teruskan. Tapi kalaulah jenis kerah pedah, ada kerah pedah dah, bahkan panggil kerah pedah. Pedah tu hak dalam tubuh ada pedah tau. Bukan itu, bukan ada hati ke? Tu benda apa? Bukan pedah. Pedah tu ke apa? Pedah tu apa dia? Sebut dah orang kemama ni, kerah pedah. Sebut dah, kerah pedah. Dah pedah tu dia pedah. Sebut bandar, tanya dok reti. Kerah pedah lah, kerah. Allah, ada orang jenis gitu, tak ada harapan dah, sunat ceraikan. Makruh beristerikan dengan isteri yang fasik seumpama tu. Okeylah, isteri. Tapi kalau isteri solehah, suami yang fasik, sunat isteri cerai. Nak cerai macam mana? Kuasa cerai ada di suami. Isteri boleh tuntut cerai, itu tidak dimurkai oleh Allah. Tapi jabat agama terima ke tak tahulah. Kalau pergi jabat agama minta pasal kerana suami di penjara, mahkamah terima. Kalau pergi di jabat kodi lah, pergi jabat kodi minta cerai kerana suami terbabit dengan dadah, memang permohonan tu diterima dah. Pergi jabat agama minta cerai, minta pasal kerana suami dia pukul, ada ni tu mungkin jabat agama terima. Pergi jabat agama minta pasal kerana suami tak mau semayang, mana? Tu jabat agama dekat ya, cuba kita tanya. Dia terima tak? Dia terima tak? Kalau suami masuk penjara, dia terima. Kalau suami dadah, dia terima. Kalau suami pukul isteri, dia terima. Kalau suami tak semayang, mana? Kalau suami kaki judi, kaki arak, tu pasik belaka tu. Tuntut cerai suami seumpama ni tidak dimurkai oleh Allah. Maka dah dicerai akan isteri yang tidak mengikut akan suruhan suami,
Kerana bahawa ia isteri ni seteru Allah dan Rasul. Allah. Dan wajib atas wali perempuan itu menolong suaminya. Faham tak ayat ni? Faham tak ayat ni? Dan wajib atas wali perempuan itu menolong suaminya. Siapa wali perempuan? Bapak dia ke, datuk dia ke? Kalau bapak tak ada abang-abang dia ke, wajib atas wali ni tolong suami. Wajib masuk sebelah suami. Kenapa? Kerana anak perempuan dia tu musuh Allah. Kena masuk belah suami. Jangan masuk belah anak perempuan tu. Masuk belah menantu lah. Ada ni. Yang suami ni sungguh nasihat agama, suruh semayang, suruh belajar, isteri ni degil, tak ikut. Pada ni baloh. Wali perempuan wajib kena tolong suami, kena tolong menantu tu. Jangan masuk belah anak perempuan. Kenapa? Kerana anak perempuan itu musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali nak tolong macam mana menantu ni? Ayah isteri tu nak tolong macam mana menantu? Anak dia jauh daripada agama, bapak dia tu lah jauh daripada agama. Nak tolong macam mana? Mokpok dia sama je. Sama naik dengan anak perempuan dia tu. Suami punya tegah, suruh semayang, suruh tutup aurah, suruh belajar. Balik ngadu ke mak ayah pula masuk alik anak dia. Oh tu kok. Samalah tu. Tinggal. Dengan mak pok dia tu musuh Allah Ta'ala belaka. Kan nak kira. Dah macam mana boleh berkahwin dengan seumpama tu? Dia dulu pun sama juga. Hak lelaki ni pun sama juga kemungkinan, kita buat cerita je ni. Hak lelaki ni pun samalah dulunya. Sama semayang bang pun tidak. Jadi berkahwin tu seperangai dah. Allah, tiba-tiba suami ni jadi insah, jadi lebah, mai duduk masjid belajar fardu ain pula. Suruh isteri belajar agama, suruh isteri semayang, suruh isteri tutup aurah. Dak kena dah ni. Apa ni? Kena sabar dah, kena sabar. Sebab apa? Sebab lama mana dah hidup dengan suami yang suami tu pun jauh daripada agama. Kena usahakan. Lepas tu mak ayah perempuan ni tahu dah lah perangai mak ayah dia nya. Samalah dengan anak perempuan dia nya. Tu payahlah. Dan wajib atas wali perempuan itu menolong suaminya. Wajib tolong suami, wajib tolong menantu tu. Dan jika tiada menolong, tak tolong wali ni, dia masuk belah anak dia lah. Nescaya masuk neraka. Masuk neraka. Hak wali ni masuk neraka. Dan mustahak ia, sepatutnya ia wali perempuan ni murka Allah dan pada azabnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat tu. Dengan wali-wali pun masuk neraka. Dah kenapa perempuan ni jadi seumpama tu? Kerana mak ayah lah, wali yang asalnya. Bila menantu ni nak balik pada agama, dia wajib kena tolonglah menantu dia tu. Nasihat sama anak perempuan tu, dia masuk alik anak perempuan dia tahan juga. Maka ni wali ni lah akan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dapat azab daripada Allah, murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Pedih kita ni dok. Tak ada sedap lagi kita ni. Nak sedap fadilat fadilat sembahyang sunat, fadilat puasa sunat, fadilat baca Quran. Memang kita nak fadilat tu untuk menggemarkan kita buat amal. Tapi itu ilmu yang disunatkan kita mempelajari, bukan wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi sunat, tak apalah. Tapi bukan fadilat saja. Ini kena tahu tanggungjawab.
Tahu tanggungjawab. Walaupun isteri kita jadi isteri, anak perempuan jadi isteri orang tu, kita kena tengok. Mana mak ayah ni kena cari lelaki yang beragama. Ada ni. Tapi lepas dah Mana menantu tu nampaknya balik kepada agama dah. Balik kampung ni apa? Oh, dia duduk masjid dah, dia belajar agama dah. Jadi mak ayah mertua ni kena sama-sama support. Kalau kata anak perempuan dia nampak payah nak ikut suami, kena sentiasa nasihat. Cucu-cucu pun nampak macam payah nak ikut ayah dia, patut nenek ni kena nasihat. Kena masuk sebelah kebaikan. Biarlah kebaikan tu daripada menantu, tapi anak tamu kebaikan kena masuk sebelah kebaikan walaupun menantu. Ni tak kira ni kira anak dia je, tak kira lah salah tak salah pun. Maka bertolong-tolong olehmu, sesau hadis tu. Maka bertolong-tolong olehmu, hei saudaraku, kata Syekh Muhammad bin Ismail, tuang kitab Wisyaul Afrah. Hei saudara-saudaraku daripada agama, bertolong-tolong ni atas taat Tuhan kamu. Bertolong atas ketaatan, tolong menolong atas ketaatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebajikan dan ketakwaan, tolong menolong. Nescaya bahagia kamu dan kekayaan kamu, bahagia kamu dan kelabaan dan kekayaan kamu, kekayaan mana? Kelabaan kamu, keuntungan kamu. Kekayaan kamu ni apa? Kekayaan, kelabaan bagi kamu, laba-laba, keuntungan bagi kamu, dan kelepasan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kamu bermudah-mudah dengan pekerjaan ini, pekerjaan sembahyang. Pekerjaan ini pekerjaan sembahyang, pekerjaan menyuruh dengan kebajikan. Pekerjaan ini pekerjaan sembahyang, pekerjaan menyuruh dengan kebajikan, menyuruh dengan kebajikan. Maka demi Allah, maka demi Allah, bahawasanya tiada bermudah-mudah dengan pekerjaan ini, dengan pekerjaan ini, tiada bermudah-mudah dengan pekerjaan dengan semayang, melainkan mereka yang tiada kebajikan padanya. Dan patutlah atasnya, atas mereka yang bermudah-mudah ni, atas yang bermudah-mudah dengan pekerjaan banyak semayang, kalimatul azab, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Surah Fussilat ayat yang ke-25. Surah Fussilat ayat ke-25. Artinya, patutlah atas mereka itu, patutlah atas mereka itu. Dia asal ayat ni turun kepada siapa ni? Patutlah atas mereka itu. Cuma di sini dikembalikan mereka itu tu kepada pembicaraan sekarang, bukan hak asal ayat. Hak asal ayat siapakah mereka itu, kena balik yang kita tafsir lah. Surah Fussilat ayat ke-25. Jadi mereka itu di sini bicara sini ni orang yang tak semayang, orang yang tak suruh dengan sembahyang, dan wali yang tak tolong dengan suami dia, mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Nah ni. Jadi mereka itu termasuk mereka yang tidak semayang, tak suruh akan perempuan dengan semayang, wali tidak tolong akan suami dengan semayang, dan mereka yang bermudah-mudah dengan semayang. Patut atas mereka itu firman Allah dengan azab,
pada perhimpunan beberapa ummah yang telah binasa dahulu daripada mereka itu, daripada jin dan manusia. Masuk dalam ummah-ummah terdahulu yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada jin dan manusia, dan mereka itu ada sekian orang yang kerugian. Bagi mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang, buat ringan dengan sembahyang, akan masuk dalam perhimpunan beberapa ummah yang telah dibinasakan dahulu daripada jin dan manusia. Jin disama dengan manusia, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang baik, ada yang jahat, akan ke syurga, akan ke neraka. Yang bezanya jin ni lahir terus balik, terus boleh bangun lalu dah. Tu beza dia je. Jin ni atas dunia kita tak boleh tengok dia. Beza dia di akhirat dalam syurga boleh tengok jin, jin tak boleh tengok manusia pula. Gitulah beza dia nya. Ada ni. Maknanya kalaulah wak mudah-mudah supaya ni termasuk dalam golongan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang bermudah-mudah dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, wak ringan dengan persoalan sembahyang. Kalau kita bicara di sini, sebab kita bicara di sini adalah berkaitan dengan mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang yang kita bicara sekarang. Tapi kewajipan agama ni bukannya sembahyang saja, ada ni, dan kewajipan-kewajipan yang lain. Yang paling besarnya adalah kewajipan pada persoalan iman, akidah, tauhid. Memang saya tak lepas mengajar kitab fiqh ke, mengajar kitab tasawuf ke, memperingatkan bab bicara bab iman, akidah, tauhid ini saya akan bicara. Ada peluang saja mengajar fiqh ke, mengajar tasawuf ke, kalau dijemput untuk program yang khusus ke, tak kira lah. Saya akan selit juga bab iman, bab akidah. Ini sebagai contoh ni dekat ni musim nak ceramah Isra' Mi'raj ni. Memang dalam kitab bicara panjang Isra' dan Mi'raj ni. Dari permulaan Isra' panjang bicara. Dalam kitab bicara satu-satu sampai ke Mi'raj, satu langit akan bicara satu detail. Satu kitab bicara Isra' dan Mi'raj. Kau duduk pondok bulan Rejab ni, ada tubuh akan baca secara khatam satu kitab bicara Isra' dan Mi'raj. Oh, panjang bicara dalam tu. Tapi kalau kita ceramah ni ambil kasar-kasar lah. Biasanya diceritakan gambaran seksaan di hari akhirat, cerita juga. Kemudian kena tekan pula hasmayang tu lah. Satu-satunya syariah yang Nabi terima direct daripada Allah, kena tekan tu. Cerita Isra' dan Mi'raj. Tiba-tiba pergi bicara kepada Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk atas arah, sebab tu naik ke langit, sebab tu naik ke arah, sebab Tuhan bertempur. Oh, dia pergi ke pekangan salur. Kata sudah. Yang saya biasanya tekan bab semayang, peringat bab semayang. Tapi kena balik pada sejarah Nabi menyampaikan agama. Ketika berlaku Isra' dan Mi'raj, umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari. Ini di kalangan ahli sejarah lah. 51 tahun 8 bulan 13 hari, maknanya hampir 52 tahun. Nabi jadi Rasul hampir 12 tahun. Ada Nabi jadi Rasul lama mana? 23 tahun. Nabi wafat umur 63 tahun. Jadi kalau 23 tahun ni, kalau dibahagi 2, jadi 11 tahun setengah. Kewajipan sembahyang ni duduk di separuh yang kedua. Faham tak maksud saya? Duduk di separuh yang kedua. Separuh yang pertama, Nabi menyampaikan apa? Iman, akidah. Itu separuh yang pertama. Jadi kita tekan bab Isra' Mi'raj ni,
Hak Nabi jadi rasul hampir 2 tahun ni cerita bab kepentingan sembahyang bulan Rejab ni. Bicara bab kepentingan sembahyang, terima direct daripada Allah, jangan lupa. Itu sudah separuh yang kedua. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Separuh yang pertamanya apa? Bicara bab iman, bicara bab akidah, bicara bab tauhid. Inilah agama yang Nabi bawa. Kalau kita hanya bicara hukum pekah sembahyang saja, bicara hukum akidah tidak bicara, itu pengajian yang bid'ah. Pengajian yang diada-adakan, yang tidak dibawa oleh Nabi SAW. Ini bicara bab hukum pekah sembahyang dan fardu ain dah ni. Bicara pekah sembahyang ni fardu ain, tapi akidah bicara ke tak? Tak, bid'ah. Pengajian yang bid'ah, pengajian yang bukan Nabi bawa gitu. Ada ni. Peringat ni bab akidah ni. Puasa tahun yang kedua hijrah. Nabi duduk Madinah tahun pertama tak ada lagi puasa. Tahun yang kedua lah difardukan puasa dan zakat. Haji. Nabi duduk Madinah 6 tahun. 6 tahun Nabi duduk Madinah, tahun yang kena hijrah. 4 tahun sebelum Nabi wafat barulah difardukan haji dan umrah. Ada ni. Jadi tekan bab semayang, ceramah Isra' Mi'raj, jangan lupa sentiasa tekankan bab akidah. Memang saya sentiasa tak lepas bicara kita apa pun tak lepas peringat sentiasa hak bab iman, bab akidah. Comel molek ilmu tauhid, comel molek ilmu tasawuf fardu ain. Menjadi orang yang beramal soleh tapi kena kemah bab iman, bab akidah, bab tauhid. Tersalah dalam bab sembahyang ni ada khilaf di kalangan ulama terkadang. Tapi kalau salah dalam bab pegangan, balik awal. Kalau kita hanya tekan bab sembahyang, bab fiqh, tekan bab tasawuf, akidah kita sambilkan, akidah kita semula-semula, akidah kita wak dak tahu, ini pengajian yang bid'ah, bukan pengajian yang datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pastikan kita ni termasuk dalam mereka yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Mereka yang beriman ke gaib dan mereka yang mendirikan sembahyang. Dan berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam Nasaih, katanya, dan seperti barang yang wajib atas engkau bahawa engkau memelihara akan sembahyang, dan haram atas engkau mensyiar akan sembahyang dan menghilang akan dia akan sembahyang, demikian lagi wajib atas engkau bahawa engkau keraskan atas ahli engkau dan atas segala anak-anak engkau dan atas mereka yang di bawah perintahan engkau, keraskan pada mendirikan sembahyang. Oh, ni masih lagi sambung bab tanggungjawab laginya. Dan insya-Allah ada hampir 1 muka surat lagi, masuklah tajuk Kitabu Ahkamit Taharah. Barulah masuk bicara bab taharah, pembicaraan berkaitan dengan bab sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.